Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sepenuh bulan kemerdekaan ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang seorang tokoh kemerdekaan yang juga ulama terkenal di negara kita Malaysia, iaitu Syekh Abdullah Fahim rahimahullah. Syekh Abdullah Fahim dilahirkan pada tahun 1870 Masihi di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, di satu tempat yang tidak jauh dari Masjidil Haram yang bernama Syuaib Ali. Syekh Abdullah Fahim adalah anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Bapanya Syekh Ibrahim bin Haji Tahir yang bermastautin di Mekah dan menjadi guru agama di Masjidil Haram dalam bidang pengajian Al-Quran. Juga pernah dilantik sebagai ahli lembaga pengelola Masjidil Haram selama 7 tahun. Kedua beranak ini dikenali oleh masyarakat Mekah sebagai keturunan Jawa dan Patani. Syekh Abdullah Fahim pernah menuntut dengan 45 orang guru agama yang terkenal dan mendapat kelulusan dalam lebih 15 bidang ilmu Islam. Kemahiran utama adalah dalam bidang ilmu hisab ataupun ilmu falak dan kesusasteraan Arab. Sewaktu berada di Mekah, beliau mengambil kesempatan untuk mempelajari ilmu berkaitan politik Islam. Syekh Abdullah Fahim mendirikan rumah tangga dengan Hajah Habsah Haji Abdullah. Mereka dikurniakan 2 orang anak lelaki, iaitu Ghazali dan Ahmad Badawi. Ghazali dan ibunya, Wan Habsah, meninggal dunia di Mekah. Dalam bidang agama, Syekh Abdullah Fahim mengajar ilmu usuluddin, falak, tafsir Al-Quran dan hadis di Masjidil Haram. Pelajarnya terdiri daripada pelbagai bangsa. Disebabkan kemasyhurannya, apabila pulang ke Tanah Melayu pada tahun 1921, Syekh Abdullah Fahim sering diundang dalam memberikan ceramah atau tausiah ataupun pendapat pada seminar dan forum berkaitan Islam. Ketinggian ilmu yang beliau miliki turut diakui oleh ulama terkenal Indonesia, iaitu Profesor Dr. Hamka. Syekh Abdullah Fahim tinggal di Kampung Limbung, Kapal Al-Usta, Kedah dan menjadi guru di Ma'had Mahmud pada ketika itu yang menggunakan sistem pendidikan secara pondok. Pada peringkat awal kepulangan beliau ke tanah air, beliau terpaksa menggilap semua kemahirannya dalam berbahasa Melayu kerana sudah sekian lama beliau tidak mengamalkan bahasa itu. Setelah menetap di Kedah selama beberapa tahun, pada tahun 1925, beliau berpindah semula ke Kepala Batas seberang perai Pulau Pinang. Semasa mula-mula tinggal di Kepala Batas, beliau mengajar ilmu agama di anjung rumahnya sendiri dan di Masjid Kepala Batas. Apabila jumlah muridnya semakin bertambah dan bertambah, ulama yang merupakan mantan mufti negeri Pulau Pinang yang pertama ini mengasaskan penubuhan Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah Kepala Batas yang tenaga pengajarnya termasuklah anak beliau sendiri, iaitu Syekh Ahmad Badawi. Dalam kehidupan hariannya, Syekh Abdullah Fahim adalah seorang yang mudah bergaul dan amat disayangi oleh penduduk setempat yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Pernah dikatakan bahawa pekedai-pekedai di sekitar negeri Pulau Pinang ini biasanya amat bertuah sekiranya Syekh Abdullah Fahim masuk ke kedai mereka, tetapi akan merasa bimbang sekiranya barang di kedai mereka itu dikatakan mahal, maka alamatnya jualan pekedai itu pada hari itu akan merosot. Begitu pula sebaliknya, pekedai selalu berharap Syekh Abdullah Fahim akan masuk ke kedai kerana kehadirannya itu menjadi petanda bahawa jualan mereka itu akan laris. Nama Syekh Abdullah Fahim juga berkait rapat dengan kemerdekaan Tanah Melayu kerana beliaulah tokoh yang diberi kepercayaan memilih tarikh yang dirasakan serasi untuk dikemukakan kepada pihak Inggeris. Dipendekkan cerita, atas nasihat Syekh Abdullah Fahim dan kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman, akhirnya seperti yang terakam dalam sejarah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tarikh keramat ini sebenarnya bukan dipilih dengan sesuka hati oleh Syekh Abdullah Fahim sendiri, tetapi melalui ilmu firasat yang ada pada beliau. Tarikh inilah yang kini dirayakan setiap tahun oleh seluruh rakyat Malaysia yang menghargai erti kemerdekaan. Mungkin juga tidak ramai yang mengetahui bahawa pada pertemuan membincangkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu itu, Syekh Abdullah Fahim memberitahu Tunku Abdul Rahman selepas 5 tahun Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan. Negara ini akan bertukar namanya. Ramalan yang dibuat berdasarkan ilmu firasat yang ada pada Syekh Abdullah Fahim sendiri itu ternyata benar. Apabila dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga Tanah Melayu bertukar namanya kepada Malaysia selepas 5 tahun kemerdekaannya. Walaupun ramai yang kagum dengan kelebihan
yang dimiliki oleh Syekh Abdullah Fahim sendiri, tetapi bagi beliau dan ahli keluarganya, semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa jua yang dikehendakinya. Syekh Abdullah Fahim menghembuskan nafas terakhir pada 28 April 1961 di rumahnya di Kepala Batas. Ketika itu usia beliau sudah melebihi 92 tahun. Jenazah beliau disemandikan di tanah perkuburan di pekarangan Masjid Kepala Batas Negeri Pulau Pinang. Dan Syekh Abdullah Fahim meninggalkan seorang anak, iaitu Syekh Ahmad Badawi, dan beberapa orang cucu, di antaranya ialah mantan Perdana Menteri kita yang kelima, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Semoga rohnya dicuri rahmat dan ditempatkan bersama orang yang beriman. Baik, sekian saja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat. Kita jaga kita, Malaysia prihatin.